أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Mudah-mudahan segala nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falbani rahmatullah alaih. Muka surat 18 tu kat mana? Adalah ilmu. Maka adalah ilmu. Baik. Sebelum kita tarik ke belakang sikit tu, ada perkara yang saya nak jelaskan sikit tu. Dia kata bersalahan pada martabat yang kedua itu. Jadi nak beritahu sebelum ni Syekh Abdul Samad beritahu bahawa sabar ni dia tiga peringkat, tiga maqam. Ilmu, hal dan amal. Jadi ilmu tu dengan makna mengetahui perkara-perkara yang mendorong kita untuk bersabar. Seperti kelebihan sabar, keutamaan sabar dan macam-macam lagi lah. Perintah supaya bersabar. Pengetahuan tu menggerakkan hati kita, mendorong kita untuk bersabar. Yang kedua, hal, menimbulkan suatu gerakan dalam hati, satu kemauan dalam hati untuk bersabar. Yang ketiga, amal. Amal ni yakni perkara tu dah jadi perangai, jadi sifat, jadi perbuatan kita dah. Maksudnya gerakan dalam hati kita tu sudah bertukar menjadi akhlak dan perangai kita dah. Jadi sini kata Syamsul Samad, bersalahan pada martabat yang kedua itu. Apa maksud martabat yang kedua itu? Hal tu, pada peringkat hal tu. Maka sabar itu dengan diberati. Sabar itu diberati maksudnya orang yang bersabar pada peringkat hal ni, dia tak boleh nak memenuhi lagi kehendak sabar tu dengan baik. Jadi dia rasa beban, berat lagi. Ilmu tentang sabar, tentang kebaikan sabar, tentang fadilat sabar dia ada. Dan timbul dorongan untuk bersabar, tapi tak sampai kepada yang ketiga, amal lagi tu. Jadi pada waktu tu dia akan menanggung beban sikit, berat untuk melakukan sabar ni. Payah sikit. Sehinggalah tercapai yang ketiga tu, amal. Dengan arti perkara tadi bertukar menjadi kelakuan dia, menjadi akhlak. Maka pada waktu itu menjadi lebih mudah untuk orang bersabar. Itu maksud dia bersalahan pada martabat yang kedua, yakni orang yang sabar ni pada martabat yang kedua tu martabat hal semata-mata, belum sampai kepada amal. Jadi hal ni kalau sabar dia pun kadang-kadang dia rasa susah dan dia rasa beban, payah nak capai muka sabar ni. Tapi bila dah mencapai martabat yang ketiga tu, pekat amal, dengan erti sabar tu dah jadi perangai, maka menjadi keringanan lah, mudah untuk orang bersabar. Itu maksud. Baik. Maka adalah ilmu, bahagian pertama dalam sabar ni. Pada bahagi yang pertama itu, yakni pada bahagian yang pertama di antara tiga bahagian sabar itu, seperti batang kayu, yakni diutamakan macam batang pokok lah bandingan dia. Dan hal pada bahagian yang kedua,
pada bahagian sabar yang kedua tu, iaitu yang dinamakan hal tadi tu, timbul gerak dalam hati tadi tu, seperti cabangnya, dia umpamakan macam dahang outubik tu, kau banding dengan pokok. Dan amal, yakni sabar tadi dah jadi perangai, jadi sifat, jadi perbuatan kita dah, jadi kelakuan dah, amal. Pada bahagian yang ketiga itu, pada bahagian yang ketiga ada 3 bahagian sabar tu, seperti buahnya. Bila sebut buah ni ada rasa lah, sedap lah. Jadi bila sabar ni sudah tukar menjadi buah ni, maka ada kelazatan dah, ada kemanisan dah sikit, ada kesukaan. Demikianlah hakikat sabar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi itulah hakikat sabar yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu tasawuf, kita ghalibnya lah kita akan faham bahagian pertama ialah ilmu tentang sabar tu. Sabar tu begini. Tapi kalau mengaji tasawuf, mengaji ilmu tasawuf dan kita mendalami sikit, macam mana ada bahagian kedua tu, hal. Lepas tu naik ke makam yang ketiga kepada amal. Ada kaedah dia, usaha dia. Jadi kalau kita lakukan itu, maka sempurnalah makam sabar. Yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali sebut benda ni dalam kitab Mukhtasar Ihya, yang sebenarnya Imam Ghazali pun sebut juga pada kitab-kitab yang lain, termasuk kitab Asal Ihya itu sendiri, dan kitab-kitab Imam Ghazali yang lain lagi pun disebut juga perkara ini. Dan lagi menyebutkan hakikat sabar itu oleh Maulana wa Sayyiduna Abdul Qadir Al-Aidarus. Selain daripada Imam Ghazali, kata Syekh Abdul Samad, ada ulama-ulama lain lagi yang juga menyebut tentang sabar ni. Antara yang didatangkan di sini, yang dibawa oleh Syekh Abdul Samad di sini, iaitu namanya Syekh Sayyidina Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Aidarus. Di dalam Durrus Samin, ia sebut benda ni, ada disebut dalam kitab namanya Durrus Samin dengan katanya. Ini kata-kata dia. Wasabru habsun nafsi an karihin yatahammaluhu aw ladhizin yufarikuhu wa huwa 'ala al-fara'idi wa tarkil muharramati wa tarkul muharramati fardun wa huwa 'ala al-fara'idi wa tarkil muharramati fardun. Wa 'ala an-nawafili naflun wa fil masaibi wal alami wa fil masabi wal alami fatarkul jaz'i wasyakwa min Allahi fardun wa ma zada fahuwa naflun wa 'ala al-adha ma'a talqi al-qassasi naflun kabirun wa amma zada alaihi fardun. Berartinya, bermula hakikat sabar itu iaitu menahan diri. Nafsu ni tahan diri kita. Tahan diri kita, kehendak kemahuan kita tu, keinginan buruk dia tu kita tahan, daripada marah atas suatu yang dibenci yang datang kedatangan itu. Maksudnya hakikat sabar ni, kita tahan diri kita ni daripada apa? Daripada ke atas apa yang kita tak suka, kita tak berahi. Itu di sini marah atas sesuatu yang dibenci, benda kita tak suka. Hak tak suka berlaku atas kita. Hak tak berahi, kita tak berahi, tak suka, tapi kita menghadapinya, tak berlaku atas kita. Kita tahan kemarahan kita tu, diri kita atas keadaan tadi tu, atas benda kita tak berahi berlaku atas kita tu, kita tahan daripadanya tu. Yang datang kedatangan itu, yang mengenai seseorang itu, maka itulah yang dikatakan hakikat sabar. Jadi pertama sekali ada 2 perkara lah. Satu, kejadian tu
hak orang dak berahi, hak dak menyenangkan kita lah, hak dak suka. Apa benda kita tak suka? Sakit tak suka, lapar tak suka, miskin tak suka, gagal tak suka, dan macam-macam orang tak suka tu. Jadi kita tahan diri kita tu untuk menerima perkara tu, itulah sabar. Untuk terima benda tu. Atau menahan nafs diri manusia ni daripada marah atas sesuatu yang disukainya yang menceraikan dia. Atau juga perkara yang dia suka tapi terpisah, hilang daripada dia. Maksudnya benda tu tak suka jugalah benarnya. Benda yang kita tak berahi, kena kita tahan untuk menerima benda tu, sabar. Atau benda yang kita berahi tapi hilang daripada kita. Benda yang kita berahi ni hilang, hakikat sebenarnya memang tak suka kot lah. Kalau kita nak dah hilang, barang kita hilang, itu hilang, macam-macam. Jadi benda yang kita suka tapi hilang dari kita, hakikat sebenar benda tu kita pun tak berahi kat benda tu. Jadi kita terima benda tu, itu juga sabar. Itu maksud yang mencerai akan dia, yang hilang daripada kita. Milik kita hilang ke apa saja ke, kita memang suka benda tu, nak hilang, memang kita sakit hati, tak suka. Jadi tak suka tu kita tahan terima benda tu, itu sabar. Dan adalah sabar atas kesusahan meninggalkan sesuatu yang diharamkan akan dia itu, iaitu fardu. Kita sabar ni untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan, tapi keinginan kita ada untuk buat benda tu. Tarikan tu ada, benda tu diharamkan. Jadi kita tahan sabar tu, tarah sabar tu apa benda? Fardu ain, fardu wajib pada waktu tu. Apa-apa yang diharamkan Allah, maka kita tahan diri daripada melakukannya atau mengambilnya atau sebagainya, maka sabar pada padu itu, sabar dalam perkara ini adalah fardu, kewajipan. Iaitu fardu pula. Baik, dan sabar atas kesusahan berbuat yang sunat. Ada pun kita sabar untuk menghadapi kesusahan nak buat benda-benda sunat. Nak sembahyang sunat, nak puasa sunat, berat. Tapi kita tahan, tebang, sabar. Iaitu sunat pula. Jadi hukumnya sunat lah. Tengok, kita sabar tu atas benda. Sabar untuk melaksanakan kewajipan. Kewajipan tu berat pada kita, payah, tapi kita sabar untuk buat juga. Maka sabar kita tu tarahnya wajib. Demikian juga nak meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan tu, kita sabar untuk tidak buat benda tu. Tahan diri kita untuk tidak terbabit, tak terlibat dan sebagainya, maka itu juga sabar yang wajib. Tengok atas perkara apa. Kalau perkara itu wajib, maka sabar yang berkaitan tu jadi wajib. Sekiranya perkara itu perkara sunat, maka sabar berkait dengan perkara itu hukumnya sunat. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam balak. Dalam masalah ni ditimpa balak, musibah, kesusahan. Ni sabar guna pula ni. Seperti kematian anaknya atau isterinya atau barang sebagainya. Contoh dicontohkan kematian lah, yang berkait dengan orang yang rapat dengan kita dan sebagainya. Dan memang benda tu benda yang payah, benda yang orang tak ambuh benda tu. Benda yang susah lah, benda yang membebankan. Apa ni? Dan demikian lagi sabar atas kesusahan balak, sama juga kita bersabar untuk menghadapi bala musibah ni. Seperti perkara tadi tu, maka hukumnya juga adalah fardu, kewajipan, wajib. Atau barang sebagainya. Apa-apa saja musibah, bala bencana, dugaan-dugaan, maka sabar untuk menerima benda tu adalah wajib. Fardu.
Seperti meninggalkan gentar. Gentar ni takut jazak. Dan marah. Dan mengadu kepada seseorang, iaitu fardu pula. Contoh yang diberikan ni, iaitu kita bersifat keluh kesah, meninggalkan jazak. Jazak ni kata orang tak nak faham benda tu kita keluh kesah, akhir sekali kita macam bertindak cara salah lah. Jazak ni membawa kita ni jadi huru-hara keluh kesah, jadi hilang pedoman. Jadi meninggalkan keadaan tu fardu, menjadi kewajipan kita untuk tak jadi gitu. Demikian juga kita mengadu. Syakwa ni mengadu. Dan mengadu kepada seseorang itu, kita mengadu, iaitu fardu. Maksudnya kita tinggalkan daripada kita mengadu ke orang. Itu juga merupakan satu yang fardu, yang wajib hukum dia. Baik, masuk tak boleh nak mengadu ni kan. Kalau jazak tadi tu meninggalkan keluh kesah, kita fahamlah, iaitu kita tak stabil, kita hilang punca. Biasanya kita hilang punca ni kita akan tidak cara betul. Jadi keadaan jazak tadi tu, keadaan keluh kesah, kadang-kadang gelarut tadi tu, hilang pedoman tadi tu, kita tinggalkan dia supaya tak jadi gitu. Bersabar dengan hati kita, sabar dalam keadaan tadi supaya tak jadi gitu, fardu mesti. Kena cari supaya kita jangan jadi macam tu, kena usahakan. Supaya jangan jadi jazak ni macam kita nak kata keluh kesah tu ringan sikit. Kalau lebih daripada keluh kesah ni macam kita jadi hilang pedoman lah. Hilang pedoman, jadi menggelabah, hilang pedoman. Jadi matlamat siapa yang kita nak ni, maknanya kita ni sentiasa bersedia benda tu tertanam dalam jiwa. Ya. Apabila benda tu berlaku secara spontan, kita boleh react sekali. Boleh selalu. Api dia payah. Ya baik. Sebab musibah ni, saya bagi contoh, katakanlah orang yang kita sayang kan, dia sakit. Apabila dia dah sakit, kita punya periksa tu dia apa banyak masa. Sampai satu tahap dia meninggal. Jadi maknanya kita dah boleh adapt dia keadaan tu. Jadi kita boleh support tu, kita boleh sikit-sikit. Tapi kalau anak kita tu kena mati belanga saja. Kalau kita buat tu tu payah sah. Itu jadi mana kalau kita nak ada support yang kita boleh bersedia keadaan tu. Saya nak tahu mana yang kita nak. Sebab tu Imam Ghazali kata siapa ni ada 3 martabat tadi tu. Yang jadi payah ni kita duduk nombor 1 dan nombor 2. Tu si payah tu. Tapi masalahnya daripada nombor 1 nombor 2 tu nak pindah daripada nombor 1 nombor 2 tu sudah. Ya. Jadi mana tak ada orang kampung mudah pindah nombor 2. Kita pun tak tahu pun dah. Ya. Insya-Allah nombor 1 nombor 2 kita tak tahu. Lepas tu apa tak lagi nak pergi nombor 3. Ya. Tu cerita. Insya-Allah akan diterangkan kita ni. Nak pergi nombor 2, nak pergi nombor 3 tu. Jadi kita benda ni tak ada dalam kitab mereka. Jadi kita tak tahu dia ada pedoman dia. InsyaAllah akan lebih Imam Ghazali akan sebut susuli dengan macam mana kita nak jadi gitu. Jadi sabar ni bila duduk pada ilmu memang payah, tak mari. Masa tengah jadi tidak mari sekarang. Demikian juga pada martabat hal ada gerakan untuk sabar tapi tak dan nak main. Kata orang tak dan nak makan. Mari musibah tu tak makan. Tapi kalau dia jadi nombor 3, jadi amal, dia jadi kelakuan, jadi sifat, insya-Allah dia boleh. Tapi sekarang ni kita kata macam mana nak jadi situ tu? Kita tengok lepas ni. Pada pedoman dia diberitahu oleh Imam Ghazali. Jadi sekarang nak beritahu tentang meninggal, kita cuba untuk supaya tidak hilang pedoman. Hilang pedoman tu kita tak dapat nak bersabar lah. Yang jadi kita hilang pedoman tu jadi menggelabah kelusah. Bila gelabah kelusah ni tindakan kita jadi tak banyak dah betul. Itu keadaannya. Jadi tak sabar lah tu. Jadi bersabar dalam perkara itu fardu kata Imam, kata Syekh Abdul Samad, kata apa ni Al-Aidarus ni. Baik, demikian juga sabar daripada mengadu pada orang. Dah tak boleh kita nak khabar ke orang. Allah, aku ni mati, ada masalah, aku ni kena musibah, kena sakit, lemang, anak mati dan sebagainya. Tak boleh nak mengadu. Kena tengok pengadu bang. Syakwa ni banyak benda. Mengadu ni dia banyak peringkat. Mengadu ni, kalau kita mengadu nak menyatakan ketidakpuasan hati kita atas apa yang berlaku, itu dosa. Kita ingat. Tapi kalau mengadu atas dasar nak lepas perasaan, bukan tak terima. Kalau ada setengah tu kalau tak lepas dah jadi. Dia kena lepas ke orang, dia kena cerita ke orang. Jadi tengok apa tujuan dia mengadu. Mengadu atas dasar
dia ni tak puas hati, tak senang hati dengan apa yang berlaku, lalu dia mengadu kerana itu yang dikatakan dosa. Berarti bersabar daripada melakukan perkara itu fardu, mesti. Jadi ada pun orang yang mengadu tujuannya nak beritahu supaya orang tahu. Maksudnya mungkin kalau tak khabar tak tahu. Contoh beginilah, dia kehilangan satu benda. Tengok apa benda tujuannya mengadu. Syakwa yang dikatakan kena tinggalkan itu, kalau dia mengadu ke orang nak khabar tak puas hati atas berlaku tadi itu dosa, dan dia kena tinggalkan pengaduan seperti itu. Adapun kalau dia mengadu tujuan supaya orang tahu juga, semalam rumah aku hilang barang, hilang. Jadi nak khabar ke jiran supaya orang tahu. Jadi kita mengadu ke dia khabar menjaga-jaga. Kata dia kena mamu pula kan. Dia mengadu khabar tu. Jadi tengok, kalau tujuan untuk tujuan bukan daripada untuk menzahirkan ketidakpuasan, tu tak apa. Mengadu yang dikatakan mengadu yang dosa ni, kita mengadu kata tak puas hati atas apa yang berlaku. Kita dah nak terima apa yang berlaku. Itu dosa. Jadi meninggalkan pengaduan jenis tu itu adalah merupakan fardu. Itu maksudnya. Jadi jangan kita salah faham bila berlaku apa-apa, khabar orang langsung. Nanti kita salah faham dengan nanti kan aku mengadu ni kita faham itu mengadu, lalu perbuatan tu dianggap dosa dan wajib kita tinggalkan. Akhir kali buatnya. Akhir kali orang tak tahu pun kita sakit. Ataupun tak tahu pun orang berkenal keluarga kita kalau kita sakit dan sebagainya. Jangan. Jadi kena faham. Yang disebut oleh Syekh ni syakwa ni pengaduan yang dasarnya itu kita meluahkan, kita tak puas hati, tak nak terima kenyataan. Itu pengaduan yang haram, yang dosa, maka wajib ditinggalkan. Itu fardu, meninggalkan, bersabar sehingga tidak kita lakukan itu adalah fardu. Nabi-nabi pun mengadu kepada Allah. Nabi Yaqub mengadu kepada Allah, ashku basi wa huzni ila Allah. Aku ni mengadu kesedihan aku. Ashku basi, tapi kepada Allah lah, tidak kepada manusia. Tapi tak apa mengadu. Apa asalkan nama mengadu ya. Kalau dalam Al-Quran, ashku basi wa huzni, aku menyatakan kesedihan aku ya Allah kepada Allah. Jadi pengaduan-pengaduan seperti ini adalah kita faham, pengaduan ini sebenarnya adalah untuk menzahirkan ubudiyah, pengabdian diri dia. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala tu nak menyatakan aku ni hamba-Mu ya Allah, aku ni lemah, tak ada apa-apa, aku mengadu ke-Mu. Jadi tengok, apa-apa bentuk mengadu ni, apa dasar dia. Kalau mengadu atas dasar benda-benda tadi tu, tak puas hati dengan kejadian, itu memang dilarang, itu salah. Tapi kalau mengadu untuk menyatakan hakikat ubudiyah, aku ni hamba-Mu, aku mengadu kepada Engkau ya Allah, tu tak apa. Tu kepada Allah Ta'ala, kepada manusia pun super juga, kena tengok. Apa tujuan dia mengadu, apa dasar dia mengadu. Dan demikian lagi sabar atas kesusahan di dalam bala kehilangan harta. Kita kena bersabar, menahan diri ketika menghadapi kesusahan, kehilangan, menghadapi bala. Antara bala tu kehilangan harta. Kehilangan harta sebagian daripada bala. Jadi sabar tu apa hukumnya? Wajib. Wajib kita bersabar, menerima maksud kenyataan tu. Atau kesakitan penyakit, demikian juga kalau kena penyakit, apa-apa penyakit lah, maka sabar untuk menerima bala ujian tu wajib. Baik. Serta meninggalkan mengadu kepada orang. Kita tak mengadu kepada orang. Macam tadi mengadu dengan bentuk yang khabar tadi tu. Mengadu kerana tak puas hati dia nak terima benda tu. Itu dosa. Dan meninggalkan keluh kesah itu. Meninggalkan keluh kesah, yakni kadang kita, kalau orang kita panggil ngobong-ngabang lah. Keluh kesah ni maksud dia nak kawal kadang, hilang punca. Dan maksudnya dia hilang kawalan. Maksud dia hilang sabar lah. Meninggalkan keadaan itu adalah fardu. Fardu pula hukumnya adalah fardu. Dan barang yang lebih daripada demikian itu, maka iaitu sunat sabar. Maksudnya bagian yang lain daripada itu pula lah. Yang bukan menjadi kewajipan ni, ada sabar yang sunat. Jadi kesimpulan mudah daripada apa yang disebut ni, ada tempat-tempat tertentu sabar tu jadi wajib. Ada tempat tertentu sabar tu jadi sunat. Kena tengok.
Ia berkait dengan apa? Berkait dengan melaksanakan kewajipan ataupun meninggalkan apa yang diharamkan. Sabar tu wajib. Maknanya Ustaz, mana-mana tempat yang kita perlu sabar tu wajib, kita nak buat. Berdosa kan? Dosa? Dosa? Ya. Baik, dan demikian lagi sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang. Maksudnya kesakitan, sakit di sini bukan sakit badan, sakit ni sakit hati. Maksudnya orang yang menyakiti hati kita, melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Itu maksud sakiti di sini. Sabar atas kesakitan yang disakiti oleh orang kan dia, seperti meninggalkan membalahkan dia. Jadi di sini agak umum sikitlah. Kesakitan di sini boleh jadi sakit fizikal pun boleh jadi, dan sakit melibatkan perasaan pun boleh jadi. Kemudian dia meninggalkan membalah, maksudnya dia tidak balah benda tu. Dia bersabar, tahan. Akan dia itu sunat yang amat besar. Hukumnya adalah sunat. Tapi sunat yang sangat dituntut. Sebab kita ni wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya kalau orang buat jahat, kita boleh nak balas kadar kejahatan tu. Dari segi dasarnya. Tapi tuntutannya kalau boleh, kalau dapat bersabar, itu bukan saja sunat, sunat yang sangat dituntut. Besarlah. Sunat yang sangat besar. Maksudnya kalau orang kata uduh-uduh kita, menyopoh kita, nak balas boleh. Nak balas boleh je. Balas atas keburukan itu. Tapi kalau kita tahan tu, itu ada tahu itu lebih besar. Sunat yang amat besar. Baik, dan sabar yang lebih atas yang demikian itu, yang ini lebih selain daripada tu, iaitu dan sabar yang lebih atas yang demikian itu, iaitu fardu pula. Fardu ni maksudnya selain daripada hak yang disebutkan itu, dia tengoklah fardu ni tengok berkait dengan apa. Sekiranya perkara itu merupakan perkara yang fardu pada syarak, maka sabar terhadap perkara itu hukumnya jadi fardu. Hak tadi tu orang menyakiti kita tu tak wajib, tak fardu kita balah. Tapi boleh nak balah, tapi tak fardu. Bukan mesti. Jadi maka sabarnya jadi sunat. Ada pun perkara-perkara lain yang membabitkan fardu, maka sabar juga akan jadi fardu. Kita tengok. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-sabru fil Qur'ani ala salasati awjuh. Sabrun ala ada'il faraid, ala ada'i faraidillahi ta'ala, wa lahu 300 darajah. Sabrun ala maharimillahi wa lahu 600 darajah. Wa sabrun fil musibati 'inda sadmatil ula wa lahu 900 darajah. Artinya, bermula sabar di dalam Al-Quran itu terbahagi atas 3 jalan. Kata Ibn Abbas, sabar dalam Quran ni dia ada 3 jalan, maksudnya 3 bahagian lah. Mudah bahasa kita, 3 bahagian. Pertama, sabar atas kesusahan berbuat segala fardu kerana Allah Ta'ala. Pertama sekali kata Ibn Abbas, sabar menanggung kepayahan nak buat kewajipan-kewajipan agama. Tak kira lah apa-apa yang difardukan Allah, yang memberati kita, yang susah kita nak buat, kita buat juga, tu kan sabarlah maksudnya tu. Maka ini katanya berbuat segala fardu kerana Allah Ta'ala, dan iaitu 300 darjat. Dari segi ganjaran dia 300 darjat dia. Darjat dari segi ganjaran, kata Ibn Abbas. Kedua, sabar atas kesusahan meninggalkan segala yang diharamkan Allah. Jadi kedua, sabar juga tapi nak tinggal, tak mau buat benda yang Allah Ta'ala haramkan. Sebab benda yang diharamkan ni memang menjadi tarikan nafsu kita. Kita suka benda tu, tapi nak tinggalkan dia supaya tidak terbuat tu maka kena sabar. Baik, sabar jenis ni guna ni. Dan baginya itu 600 darjat. Besar lagi rupanya. 600. Sabar nak buat kewajipan 300, nak meninggalkan yang diharamkan 600. Baik, ketiga,
Sabar atas kesusahan di dalam bala, menanggung kepayahan musibah, bala bencana yang mengenai. Di dalam bala, pada ketika terkena pertama tu, dia sabar ni pun banyak keadaan. Mula-mula kena, selepas kena lain. Sebab tu ada riwayat, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar sebenarnya tu ketika mula-mula kena tu. Maksudnya kita tak tahan masa tu. Lama sikit kita boleh tahan. Lama sikit. Tapi dah hak selepas tu dah sabar juga. Jangan kata sabar ni masa kena je, lepas tu dah. Mungkin masa sabar tu kita tak boleh tahan, tapi dalam sikit kita boleh tahan. Masih dikira sabar lagi. Tapi hak sabar sebenarnya masa mula-mula kena tu. Oliknya kita payah nak tahan masa mula-mula kena ni. Bila sejuk sikit mungkin kita boleh tahan lah. Tapi nak khabar sini, kata Ibn Abbas, sabar menahan musibah bala ni ketika mula-mula kena tu. Ketika mula-mula kena tu. Ketika pertama bala itu, dan baginya itu 900 darjat, berganda lagi 900. Tiga sekali ganda. 2 kali ganda daripada pertama itu. 900 darjat. Ini kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa nama sabar menjalankan juga benda fardu kan? Ya. Kita mari sembahyang masjid. Mari sembahyang masjid tu 27 dah. Paling lah. Ya. Jadi kalau 300 tambah pula situ. Tambah pula lah. Banyak. Jadi kalau tengok dari sudut-sudut lain, banyak lagi. Jadi sebenarnya satu-satu kebaikan yang kita buat, kalau kita tengok angle-angle lain, rupanya berganda-ganda. Memang banyak. Baik, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fil hadisil kursi, idza ibtalaitu abdi bi bala'in fasabara wa lam yashkuni ila iwadihi. Apa ni? Ila perkataan apa tu? Uwadi. Walam yashkuni tu. Betul. Ila uwadihi abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi fa idza abra'tuhu lain, tak saya tuliskan. Tak ada doktor. Macam mana tulis itu? Abratuhu. Okey, saya tak ada doktor suti sini. Baik, fa iza abratuhu wala zamba alaihi wa in tawaffaituhu fa ila rahmati. Baik, artinya firman Allah Ta'ala, apabila aku beri bala akan hamba-Ku, apabila aku menimpakan bala ke atas hamba-Ku dengan suatu bala, maka sabar ia. Kata Allah Ta'ala dah di kursi ni, bila aku balakan menimpa satu musibah kepada hamba-Ku tu, kemudian dia sabar, maka sabar ia. Dan tiada mengadu ia akan daku, tidak mengadu. Dia terima, tidak mengadu, dia tahan. Tiada mengadu ia akan daku atas orang akan daku tiada mengadu ia akan daku atas orang yang datang ziarah akan dia. Tidak mengadu kepada orang yang mari ziarah dia, tidak mengadu. Nescaya aku gantikan akan dia daging yang terlebih baik daripada dagingnya, dan aku beri darahnya aku beri darahnya akan dia yang terlebih baik daripada darahnya. Maksudnya apa benda? Allah Ta'ala kata, bila seseorang tu dimusibahkan, kena musibah, kemudian dia sabar dan tidak mengadu kepada orang yang mari ziarah dia, orang mari tengok dia, tidak sebut bahawa dia tahan. Maksudnya tidak mengadu, tidak cakap banyak lah. Baik.
Kelebihan dia pun dia, kata Allah, aku akan gantikan dia tu dengan daging yang lebih baik daripada daging. Tubuh ni aku akan gantikan dia dengan tubuh yang lebih baik daripada tubuh sedia ada pada tubuh dia tu. Dan darah dia dengan darah yang lebih baik daripada darah yang sedia ada tu. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu yang lebih baik bagi diri dia lah. Maksudnya daging kita ada sekarang ni, darah kita ada sekarang ni, macam-macam lah. Makan tak sihat pun ada, tubuh kita buat macam-macam ni. Jadi ditukar daging tu. Nak cover kelebihan dia. Dengan anggota badan kita ni kita buat macam-macam. Tangan kaki ni macam-macam keburukan kita buat. Kalau kita makan pula macam-macam. Jadi Allah Ta'ala tukar benda tu. Kesan daripada, kelebihan daripada dia bersabar atau musibah, dia tidak bergaduh. Baik, maka jikalau aku sembuhkan akan dia, abrak tu tadi tu, nescaya aku sembuhkan padahal tiada baginya dosa. Kalau aku sembuhkan abrak tu. Jadi kita sain tak ada tersutir. Jadi jikalau aku sembuhkan akan dia, nescaya aku akan sembuhkan ni padahal tiada baginya dosa. Maksud kalau aku sembuhkan penyakit dia tu, dan dia akan sembuh lah, dan dia tak akan tanggung dosa dah. Habis dosa dia. Dan jikalau aku matikan akan dia, sekiranya bila kena musibah tadi tu, lalu berakhir dengan habis umur dia, Allah Ta'ala matikan dia, maka aku masukkan kepada syurga dengan rahmatku. Kalau dia sembuh, maka dosa dia habis. Kalau dia mati, maka balik kepada rahmat Allah. Itu dia. Jadi kesimpulan daripada apa yang disebut ni, kalau orang tu ditimpa satu musibah kepayahan lah, lalu dia sabar dan tidak mengadu. Dia sabar lepas tu dia tak popeng-popeng. Dia tak popeng mengadu yang memperlihatkan keluhan, tak puas hati. Mengadu jenis itu tu. Kalau dia boleh tak buat gitu tu, maka Allah Ta'ala beri kelebihan. Pertama sekali tadi tu akan ditukar darah daging dia tu, seolahnya daging yang bersih lah, diri badan yang bersih lah, maksudnya badan yang bersih. Kalau dia disembuhkan Allah, maka disembuhkanlah, dan dosa-dosa yang ditanggung dibersihkan Allah. Atau dia ditakdirkan dia mati dengan sebab musibah tadi tu, maka dia akan balik kepada rahmat Allah. Kelebihan. Baik, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, iza wajjahtu ila abdi min abidi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi summa istaqbala dhalika bi sabrin jamilin lastahyaitu ada ye suti ke dua t kita? Betul. Kita saya suti. Macam silapan kita batak ya. Lastahyaitu, betul. Lastahyaitu minhu yaumal qiyamati an ansiba mizanan aw anshura lahu diwanan. Baik, artinya firman Allah Ta'ala, jadi hadis qudsi lah, apabila aku hadapkan kepada seorang hamba-Ku daripada beberapa hamba-Ku akan bala. Ini apabila aku telah tetapkan mengenai pada salah seorang di antara hamba-hamba-Ku tu kena balak musibah lah. Perkataan balak ni bahasa kita utuh. Balak ni bunyi dak molek. Tapi dalam bahasa Arab, balak tu apa saja musibah yang dikenakan, ujian. Jadi penggunaan tu dak apa comel. Bahasa Arab betul balak. Bahasa kita bunyi bala ni bunyi uduh sikit. Maksudnya suatu musibah yang kena berkait dengan kejahatan lah. Itu panggil bala dalam bahasa kita, bahasa penggunaan. Tapi bahasa Arab tak juga. Apa-apa yang mengenai orang tu yang merupakan boleh jadi ujian. Sebab dalam kaedah agama kita ni, apa-apa yang mengenai seseorang tu, sekalipun dia tu sama, tapi dia boleh bertukar kepada keadaan-keadaan yang berbeza. Ada kalanya musibah tu jadi bala dengan arti kehinaan lah, bala bencana, bala dengan mana bala sungguh lah. Ada kalanya musibah tu dengan tukar jadi pembersih dan penebus dosa. Ada kalanya dia bertukar menjadi pengangkat darjat. Benda yang sama. Turun satu bala, sekapung, 3 orang kena. Mungkin watak ni 3-3 lain-lain belaka. Jadi benda yang sama tu kadang-kadang boleh jadi bala, kadang-kadang dia boleh jadi pembersih, dan kadang-kadang boleh jadi pengangkat darjat. Kita nak ukur kat mana?
Nak tengok ke mana? Tengok pada orang yang kena tu kan. Tanda orang yang kena tu bala musibah ni yang menghinakan, dia memang ahli maksiat, orang banyak buat salah. Orang yang banyak buat salah, kemudian bila kena benda tu jadi hilang pedoman. Tak ada usah boy, jadi hilang pedoman. Jadi barang-barang jadi ngabang-ngabang lah. Itu tanda, itu musibah. Tapi sekiranya dia kena pada seseorang tu dia ni ahli taat, maksudnya bukan tak ada salah langsung, tapi banyak buat baik lah. Pada umumnya enggak orang baik. Tapi selagi nama manusia ni mesti ada salah dia yang lagi, tapi secara umumnya panggil orang baik dia ni. Kemudian bila musibah tu bila kena ke dia ada kekuatan untuk sabar ni. Bila berlaku pada orang yang ada ciri-ciri ni, apa yang berlaku itu adalah pembersih, panggil kafaratuz zunub. Dia pembersih diri dia. Biasa-biasa kita dengar. Apabila seorang kena sakit, tidak kira dia cakap pasal sabar. Apabila orang kena sakit dia, kafarah dosa. Dan sekali apabila penulis kitab dia sebut, kafarah dosa cuma berlaku apabila dia sabar. Ya. Jadi kalau kita dengar sebelum ini tak betul. Umum waktu tu betul juga, tapi umum sangat. Perinciannya ni, perincian dia. Hak ketiga boleh jadi pengangkat darjat pula bagi sesiapa orang yang ditimpa musibah ni. Pertama sekali dia memang orang yang ahli takwa lah. Maksudnya orang sangat baik, ahli takwa, orang yang betul-betul tinggi darjat takwa dia. Kemudian apa yang menimpa dia tu, mengenai dia tu bukan saja dia dah sampai ke tahap dia redha. Tinggi daripada sabar lagi lah. Sabar ni dia tanggung, dia terima, tapi rasa kat beban, berat, payah benda tu. Redha ni dia tak ada rasa kepayahan, kesusahan, dan itu dinamakan makam redha. Jadi kalau ada tanda ni, dia bukan ahli takwa, kemudian berlaku benda tu dia redha, bukan yang makam yang lebih tinggi daripada sabar tu, maka ini adalah tanda pengangkat darjat, panggil raf'un darajat. Jadi tengok keadaan apa yang berlaku pada seseorang. Jadi kita nak tahu bala tak bala, kita tengok satu benda yang menimpa seseorang atau menimpa satu kampung, satu negeri, tengok apa perangai kepada orang tu, penduduk tu ataupun negeri tu. Tengok, boleh jadi bala, boleh jadi pembersih, boleh jadi pengangkat darjat, boleh jadi belaka. Jadi ukuran pada orang yang kena tu. Ya, maksudnya tak betul lah bila kita kata bila musibah ni celaka belaka. Tak semestinya. Boleh jadi dia pembersih, tak boleh jadi pengangkat darjat. Kita tengok. Ataupun kita nak baca, mungkin kita jumpa orang tu alim dan dia orang soleh, tiba-tiba dia kena musibah, orang lain tak kena ke dia. Bala mu ni, jangan baca gitu. Kita tahu dia tu orang yang ahli ilmu, dia tu orang soleh lagi, takwa, tiba-tiba kena susah kena musibah. Kita bakal bos pedek kasar tadi tu, mu ni memang jahat, mu ni kena bala. Jadi itu bacaan yang salah. Jadi kena tengok. Tapi hakikat sebenar kita tak tahulah orang tu macam mana. Tapi tengok atas ukuran kasarnya, dia orang yang ahli ilmu, orang ahli takwa, tengok orang yang baik dari pelbagai sudut lah. Tiba-tiba berlaku dia tu, ada kemungkinan paling tidak dia pembersih ataupun pengangkat darjat. Baik. Daripada beberapa hamba-Ku akan bala atau penyakit, ditipu bala atau penyakit dikenakan di dalam badannya, kena pada badan atau masuk tubuh badan dia, atau kerugian dalam harta. Kadang-kadang bala tu tak kena pada badan, yang badan ni tak kira patah ke penyakit ke, tak kira lah. Ataupun pada pemilikan dia, kerugian pada harta, hilang harta, rosak harta dan sebagainya, pemilikan. Atau kesakitan anaknya, kadang-kadang tak kena pada kita, tak kena pada harta kita, kena zuriat keturunan kita, kepada anak. Ada orang kena kepayahan pada diri dia boleh tahan, pada harta boleh tahan, tapi kalau kena pada anak, dia nak tahan. Ada. Memang dia nak kata. Ada orang terbalik pula, kena pada anak, dia tak kisah sangat. Dia kena pada dia, tapi kalau kena pada harta dia, dia nak terima. Ada orang lain lagi, kena pada harta tak apalah, kena pada anak tak apa, kena atas batang tubuh dia, dia nak terima. Jadi keadaan ni berbeza-beza. Dia nak baca benda ni. Atau kesakitan anaknya, sakitnya bukan dia, dan bukan membabitkan pemilikan dia, tapi anak dia kena.
Kemudian dia berhadap akan yang demikian itu dengan sabar. Yang ni dia terima benda tu dengan sabar, dia tahan. Sabar ni maksud dia terima benda tu, dia tahan menerima benda tu dan dia tidak bertindak cara salah lah. Maksudnya dia tak hilang punca, dia tak mengaluh, mengadu atas dasar tak puas hati, yang tak ada. Tak ada dua kali tu. Maksudnya dia sabar lah tu. Yang demikian itu dengan sabar yang keelokan. Yang ni sabar yang elok. Sabar yang elok ni sabrun jamilun. Sabar yang bukan saja dia tahan benda tu tapi tidak mengadu. Tidak, kata orang tidak bebek. Tidak benda mulut dia kata mengadu tu sebut semua ni kan kau popeng sebut semua. Tak berhenti tak mengeluh. Mengeluh tu boleh tahan lagi. Hal ni tak kira tepan lah macam orang cerita mereka ni. Benda kita baca. Ada lah. Tak apalah, nanti kita sambung semula. InsyaAllah kita sambung yang kita ini pada kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.